Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk bacaan buku saya pada hari ini ialah Mendidik Anak Cemerlang yang ditulis oleh An-Najwa Ismail dan diterbitkan oleh Galeri Watikah. Buku ini mengandungi 12 bab dan ia lebih menjurus kepada tajuk motivasi. Okey. Jadi kita mulakan dengan pengenalan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya, mendidik ketika kecil seumpama mengukir di atas batu. Begitulah bunyinya dua pepatah yang sering kita dengar, akan tetapi masalah pendidikan anak-anak tetap dihadapi, malah menjadi kesulitan oleh ibu bapa, lebih-lebih lagi di zaman yang serba canggih ini. Namun, masalah pendidikan anak-anak sering diabaikan kerana kesannya belum begitu terserlah berbanding remaja. Walaupun pada hakikatnya, masalah remaja hanya letusan sahaja daripada bara yang membengkak di tahap anak-anak. Buku siri motivasi ini memaparkan resepi mendidik anak-anak ke arah kecemerlangan hidup, bukan sahaja hidup di dunia, bahkan di akhirat juga. Anak yang baik dan mulia di sisi Allah merupakan saham yang sangat besar kepada ibu bapa dan keluarga di akhirat nanti. Semoga buku ini dapat menjadi panduan kepada para pembaca sekalian. Okey. Pendidikan anak-anak sebenarnya bermula dari kandungan lagi. Ia seterusnya berlanjutan hingga anak tersebut lahir dan dibesarkan. Mendidik anak-anak ini perlukan ilmu, latihan dan paling penting role model. Untuk berjaya mendidik anak-anak mestilah menggunakan kaedah yang betul. Justru Allah lebih mengetahui tentang hakikat manusia. Berkenaan buku ini, saya lebih suka berkenaan dengan bab daripada 12 bab. Saya lebih suka kepada bab 5, mengenal anak-anak, kenali anak-anak, seni-seni menyentuh anak-anak. Okey, saya rumuskan sedikit berkenaan mengenal anak-anak. Untuk mengenal anak-anak bukan sahaja dari segi fizikal, perangai, sikap, tapi ia lebih kepada hati anak-anak. Hati anak-anak bersih umpama kain putih. Suatu peringkat inilah hati mereka mudah diisi dengan kebaikan. Hati anak-anak masih dekat dengan fitrah semula jadinya, yakni mudah dikenalkan dengan Allah. Oleh itu, anak-anak mesti dikenalkan kepada Tuhan. Ini jarang dibuat walaupun kesannya sangat mendalam. Sebaliknya, anak-anak sering ditakut-takutkan dengan hantu dan ini sangat terkesan walaupun nampak seperti tidak logik. Anak-anak mesti dikenalkan kepada Allah, mesti bermula dari peringkat dalam kandungan. Sebab itulah sewaktu dalam kandungan, ibu-ibu digalakkan membaca surah-surah kerana ia sangat memberi kesan kepada bayi yang dikandungkannya. Cara mendidik hati anak-anak lebih kepada
cara kita mendidik ke arah kebaikan. Oleh itu, ibu bapa mestilah tahu sifat-sifat hati dan memberitahunya kepada anak-anak. Ibu bapa mestilah menjadi role model kepada anak-anak. Anak-anak sewaktu kecil sangat perlukan role model dalam hidup mereka kerana mereka sekarang sedang memerhati, meniru, melihat gelagat kita sebagai ibu bapa dan guru. The living model adalah lebih berkesan daripada model yang hanya dibaca kisah dan ceritanya daripada buku-buku. The living model bermaksud persekitaran mereka yang wujud di depan mata mereka. Mereka lihat secara langsung, secara live apa yang mereka nampak daripada gelagat, perangai, tingkah laku, tutur kata daripada ibu bapa mereka. Sebab itulah pendidikan bermula dari rumah. Ini dipanggil living model. Anak-anak perlu merujuk kepada satu figure untuk diteladaninya. Jika tidak, mereka akan merujuk kepada figure-figure yang tidak reality dalam kehidupan. Seperti Superman, Power Rangers, Spiderman. Mereka menganggap itu adalah hero dan satu role model yang terbaik untuk mereka contohi. Ibu bapa sebagai role model mestilah mampu memimpin hati mereka dalam erti kata mampu menunjuk, ajar, melatih dan membimbing, bukan sekadar memberi ilmu sahaja. Akal anak-anak pula. Peranan akal ada 3. Pertama, mengkaji, mendidik dan menerima maklumat. Kedua, mengumpul, mengingat dan menyimpan. Ketiga, mengeluarkan. Ini kita boleh lihat dengan anak-anak kita semasa berada di dalam satu suasana yang baru. Contohnya semasa anak-anak kita dalam kelas. Akal mereka waktu hari pertama dalam kelas, mereka akan mengkaji, menyelidik dan melihat suasana di dalam kelas. Apakah yang menarik di dalam? Apakah yang membahayakan untuk mereka? Apakah benda yang menakutkan untuk mereka? Mereka sedang mengkaji. Kedua, mereka mengumpul dan mengingat apa yang telah mereka lihat sepanjang hari di sekolah tersebut, di dalam kelas terutamanya. Kemudian, selepas mereka dah membuat analisa tersebut, mereka akan mengeluarkan sikap mereka yang sebenar. Mereka dah berani, dah tahu selok-belok di dalam kawasan ataupun suasana di tempat yang baru mereka terokai itu. Jadi akal kanak-kanak ini lebih hebat sebenarnya. Nafsu anak-anak. Nafsu adalah musuh manusia. Ia sentiasa mengajak kepada kejahatan. Nafsu adalah laluan syaitan untuk menyesatkan manusia. Anak-anak juga sudah dibekalkan dengan nafsu sejak kecil lagi. Nafsu mesti dididik sejak dari kecil dengan kemahuan-kemahuannya hendaklah dikengkang. Imam Ghazali juga menyarankan supaya sekali-sekala anak-anak elok tidak diberikan lauk waktu makan agar dia merasakan lauk waktu makan itu bukanlah satu kemestian. Begitu juga disarankan agar jangan dibiasakan mereka tidur siang atau tidur di atas tilam empuk dan sebagainya. Oleh kerana itu adalah salah jika dikatakan, biarlah, itu kan budak-budak,
nanti besar kita didiklah. Begitu juga dalam bab hukum mengenai sembahyang dan menutup aurat. Banyak lagi tips-tips dan cara-cara untuk mendidik anak yang cemerlang di dalam buku ini. Dan saya harap ramai dapat membaca buku ini supaya kita dapat timba lebih banyak ilmu cara bagaimana kita sebagai ibu bapa untuk menjadi role model dalam mendidik anak-anak yang cemerlang. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.